Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa qudwatin nasi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sahabat-sahabat, tuan-tuan, perempuan, rakan-rakan sedang penonton yang dikasihi sekalian, mari sama-sama kita panjat setinggi kesyukuran. Alhamdulillah, pada malam ini kita dah dapat lagi bertemu dalam iQIM Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik, yang mana pada malam ini kita dah masuk pada episod yang ke-269. Alhamdulillah. Selamat datang sahabat-sahabat, rakan-rakan daripada IG Lambayan Sutera, Aslina, Azrin, Husna, Hida, Mat Razi, dan daripada FB Zubaida, Siti Aloya, Latifah, Mami, Zalina, Lin, Latifah, Izan, Kamaria, Radin, Zubaida, Darmawati, Arena, Zulfi, Nur Haji, Wan Nur Qalbi, Nadia, Jamia, Wan Rohaiza, dan semua rakan-rakan yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Selamat datang kepada anda semua. Saya doakan mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita terus dengan lebih lanjut, jangan lupa untuk sebarkan video ni kepada rakan-rakan kita, ajak mereka bersama-sama dengan kita pada malam ini dan malam-malam yang seterusnya. Kongsikan video ni, tekan button share, #sebarkebaikan iQIM, #sebarkebaikan. Mudah-mudahan dengan kita menyebarkan video ini, mudah-mudahan lebih ramai mendapat kebaikan daripadanya, insya-Allah. Baiklah rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita terus ke segmen yang pertama, info tajwid, iaitulah kita sedang masih lagi berada dalam tajuk yang besar, iaitulah waqaf dan ibtida'. Okey, al-waqfu wal ibtida', yang mana kita telah jelaskan tentang bahagian waqaf, jenis waqaf ikhtiyari itu ada 3 jenis. Waqaf ikhtiyari ada 3 jenis, iaitulah padanya ada waqaf tam, ada waqaf kafi, dan ada waqaf hasan, iaitulah waqaf yang diharuskan. Adapun satu lagi waqaf yang disebut sebagai waqaf qabih, waqaf yang dilarang. Semalam kita telah jelaskan tentang waqaf hasan, tentang waqaf tam. So pada malam ini, waqaf yang seterusnya yang akan kita sama-sama kongsikan adalah tentang waqaf kafi. Okey, waqaf kafi. Pertemuan kita semalam, kita bercakap tentang waqaf tam, iaitulah waqaf yang padanya telah sempurna satu cerita, satu chapter ataupun satu topik. Okey, contoh yang kita berikan semalam adalah cerita pasal orang-orang hudal lil muttaqin, orang-orang muttaqin di dalam surah awal surah Al-Baqarah. Yang 5 ayat itu adalah satu kelompok cerita yang cerita tentang orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan selepasnya ayat yang ke-6 itu adalah innal ladzina kafaru, cerita tentang orang-orang kafir. Okey, bermakna itu dah masuk cerita yang baru. So kalau kita berhenti ayat yang ke-5, wa ulaika humul muflihun, itulah yang disebut sebagai waqaf tam. Telah sempurna makna ceritanya dari segi lafaz dan makna, telah sempurna. Sekarang kita lihat tentang waqaf kafi. Waqaf kafi, kafi maksudnya adalah cukup. Kafa maksudnya cukup. Apa yang dimaksudkan dengan waqaf kafi? Waqaf kafi adalah waqaf pada satu perkataan yang mempunyai hubungan dengan perkataan selepasnya dari segi makna sahaja, tetapi tidak ada kaitan dengan lafaz tata bahasa. Okey. Hukumnya bagaimana? Hukumnya dibenarkan waqaf. Boleh berhenti pada perkataan tersebut dan boleh teruskan bacaan, memulakan bacaan dengan perkataan yang seterusnya. Baik, kita lihat contoh yang dibawakan di sini adalah
Contoh pada ayat yang ke-6, sawa innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Okey. Dah selesai satu sentence. Orang-orang kafir ini sama ada kita beri peringatan ataupun kita tidak beri peringatan, la yu'minun, mereka ni tidak beriman. Boleh faham tak kalau satu ayat yang saya bagi tu? Ya, tentu boleh faham. Kemudian cerita lagi tentang orang kafir tetapi datang dengan ayat sentence yang lain, ayat yang lain. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah telah tutup hati-hati mereka, pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Okey, bermakna masih lagi cerita tentang orang kafir. Maksudnya ada kaitan ayat yang khatamallahu ala qulubihim dengan ayat yang ke-6 innal ladzina kafaru sawa'un alaihim, itu ada hubungan. Ada kaitan penceritaannya, cerita tentang orang-orang kafir. Okey. So makna ataupun lafaz telah sempurna. La yu'minun, lafaz dari segi tata bahasa, jumlah mufidah itu telah lengkap. Tetapi ada lagi cerita tentang orang kafir dengan jumlah mufidah yang lain. Begitu yang dimaksudkan dengan waqaf kafi. So boleh waqaf, hukumnya boleh waqaf pada la yu'minun, dan kita boleh teruskan khatamallahu ala qulubihim. Sama juga hukumnya, cara bacaannya seperti waqaf tam. Okey. Contoh yang lain kita boleh berikan di sini adalah contoh macam hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Kemudian cerita alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lafaz telah sempurna. Lafaz telah sempurna. Ayat yang ke-2 itu. Lafaz telah sempurna. Boleh sambung lagi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Datang pula dengan ayat yang lain. Tapi cerita masih lagi cerita dalam konteks orang-orang yang bertakwa. Itu juga 4 ayat yang seterusnya selepas Alif Lam Mim ataupun 5 ayat Al-Baqarah itu, setiap satu itu disebut sebagai waqaf kafi. Pada penghujung ayat itu kita sebut sebagai waqaf kafi, dan ayat yang kelima itu yang kita sebut sebagai waqaf tam, bermaksud tam, sempurna penceritaan itu. Tuan-tuan dan puan-puan dapat ke? Untuk mudah bagi kefahaman, saya boleh kiaskan seperti inilah. Maksudnya, kalau kita belajar bahasa Melayu, dulu kan ramai yang dah belajar bahasa Melayu ni, bahasa ibuda kita kan. Subjek BM kan. Kita ada paragraf. Ada perenggan. Okey. Dalam satu teks karangan, kita ada perenggan. Satu perenggan itu ada beberapa ayat, betul? Satu perenggan ada beberapa ayat. Tulis titik. Tulis lagi, sambung lagi titik. Kemudian baru perenggan yang baharu kan. So setiap perenggan itu kita panggil tam. Habis akhir perenggan itu kita panggil waqaf tam. Sedangkan setiap ayat pada titik itu kita panggil waqaf kafi. Untuk mudah faham, begitulah. Okay. So saya fikir tuan-tuan dan puan-puan dapat apa yang kita sampaikan, kita kongsikan pada pada malam ini tentang apa beza waqaf tam dan waqaf kafi. Waqaf tam pada perenggan, komplit satu perenggan. Waqaf kafi, di dalam perenggan itu ada beberapa ayat. Satu ayat itu waqaf kafi. Satu ayat waqaf kafi. Satu ayat waqaf kafi. Begitu yang kita maksudkan. Okay. So rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah perkongsian kita pada malam ini tentang waqaf tam. Iaitulah kedua-duanya waqaf tam, waqaf kafi. Kedua-duanya waqaf tam dan waqaf kafi. Cara waqaf, kita boleh buat waqaf pada perkataan tersebut, akhir perkataan itu, dan kita boleh teruskan, tak perlu ulang balik ayat sebelumnya. Okey. Baik, kalau dah dapat, kita teruskan kita punya segmen yang seterusnya, iaitu Talaqi Al-Quran. Adakah anda semua telah bersedia untuk kita sama-sama bacakan ayat suci Al-Quran daripada muka surat yang ke-269 pada malam ini? Kita pada malam ini dah masuk muka surat 269. Masya Allah, dah banyak Alhamdulillah, Allah beri kita istiqamah, Allah beri kita kekuatan, Allah pilih kita untuk sama-sama berada setiap malam membaca satu muka surat daripada Al-Quran. Kita jadikan ia sebagai amalan sebelum kita labuhkan tirai, sebelum kita tidur,
sebelum kita rehatkan diri, kita bacalah satu muka surat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita, merahmati kita sehingga ke pagi esok insya-Allah dan seterusnya. Baik, ya betul. Terima kasih rakan-rakan yang dah tonton Taranum Bayati kita punya tema Taranum pada malam ini adalah Taranum Bayati. Okey, kita terus mulakan bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dah lama tak buat Bayati Kurdi. Silakan, sedia mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. Sila, sedia mula. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما يسر والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد
فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. Sedia tarik nafas. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ألا ساء ما يزرون. Ayat terakhir. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Dengan lagu Bayati kita sama-sama bacakan, alunkan sebentar tadi. Dah lama tak bawa dengan Kurdi. Lalu kita baca dengan Bayati Asni. Okay.
Baik, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada sebarang pertanyaan, kita lihat ada satu pertanyaan daripada rakan IG kita. Nurlin. Waalaikumsalam. Macam mana nak belajar hukum tajwid bagi cepat faham, cepat ingat? Cepat faham, cepat ingat. Kita nak cepat kan? Tuan-tuan dan puan-puan, saya pun tak ingat semua tajwid. Saya belajar daripada sekolah rendah, belajar tajwid. Sekolah menengah pun belajar tajwid. Diploma belajar tajwid. Dan sedikit qiraat. Kemudian naik ijazah pun belajar tajwid. Bukan semua kita boleh ingat dengan cepat. Pasti ada perlu makan masa lah. Dan sebenarnya untuk ingat, untuk tambahkan kita punya ilmu pengetahuan ni, sebenarnya kita kena sampaikan, kita kena mengajar. Itu adalah salah satu cara untuk kita lebih kukuhkan kita punya ilmu di dada. Okay, itu antara salah satulah. Okay, so berguru pun memang kena ada. Memang tengah belajar dengan guru, tapi kadang susah nak faham dan nak ingat. Faham dan ingat semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Faham dan ingat daripada Allah. Allah semua milik, ilmu semua di dunia ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh beri siapa yang dia nak beri, Allah boleh tarik bagi siapa yang dia nak tarik. Ada yang orang Allah bagi kelebihan yang sekali saja guru ajar, dia terus faham dan dia terus ingat di ingatan dia. Ada orang yang banyak kali belajar dan belajar, kadang ingat kemudian lupa, ingat lupa. So itu semua pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting sebenarnya adalah kita kena sentiasa belajar. Kena sentiasa belajar dan kita sentiasa ajarkan, sampaikan ilmu yang kita ada tu kepada kawan-kawan kita, kepada anak-anak kita, anak cucu kita, dan kepada siapa sahaja yang berada bersama-sama dengan kita. Okey, nak cepat ingat hukum tajwid, tips saya sebelum baca keluarkan hukum-hukum dahulu. Okey, duk belajar sekarang, beli buku-buku, baca. Tapi asyik lupa sebab sekarang tengah mengajar juga. Oh, sebab minat tak mengajar. Okey, tak apa, teruskan. Sebab saya pun bukanlah saya sampaikan ini daripada apa yang saya ingat, sebab saya pun rujuk dengan kitab juga. So kitab ataupun buku rujukan itu juga perlu untuk kita jadikan dia sebagai sumber rujukan untuk kita sampaikan kepada rakan-rakan kita yang lain. Okay, so jangan give up, teruskan usaha sehingga ke penghujungnya, sehingga ke titisan yang terakhir. Okay, so rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, belajar dan ajarkan. Okay, terus menerus belajar. Terus menerus belajar. Macam ada juga yang daripada kawan-kawan, mungkin ada topik-topik yang kita dah sentuh, itu sebenarnya contoh wajibul gunnah, contoh nun mati dan tanwin. Ramai sebenarnya itu antara basic kan, ramai yang dah ingat. Tapi tak apa, bila kita ada kelas, kita dengar, dan sebenarnya sedikit sebanyak kadang ada sedikit pertambahan maklumat ataupun pertambahan ilmu daripada apa yang penerangan yang diberikan oleh guru kita. Macam mana cara nak ingat muka surat Al-Quran, Ustaz? InsyaAllah. Anas Safwan, ada pula soalan macam mana nak ingat muka surat Quran. Nak ingat muka surat Quran, yang pertama kena ingat Quran. Itu yang pertama. Kemudian ada banyak, antaranya yang diberikan formula adalah kalau kita nak tahu awal juzuk 2. Okay, awal juzuk 2, formula dia tolak 1 tambah 2. Okay, 2 tolak 1 tinggal 2 tolak 1 tinggal berapa? Juzuk 2. Sekejap. Juzuk 2. Okey, juzuk 2. Juzuk 2 tambah 2. Sekejap. Juzuk 3. Okey, kali 2, sorry. Juzuk kali 2. Ni. 2 kali 2, 4. Tolak 1 kali 2. Okey, tolak 1. Tolak 1 kali 2
tambah 2. Okay, tips nak ingat Quran. Tolak 1 kali 2 tambah 2. Begitu. Formula dia. So contohnya juzuk 3 kan. Awal juzuk 3. 3 tolak 1. 3 kali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Apa ni? Dah pening lah. Okay, juzuk 12 kali 2. Dia kena tolak 1 dulu. Juzuk 12 contohnya kan. 12 tolak 1 sama dengan 11. 11 kali 2, 22 tambah 2. 2. Awal juzuk 12. Begitu. Begitulah dapat. Juzuk 4 tolak 1 kali 2. Tolak 1 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6 tambah 2. 62. Awal juzuk 4 muka surat 62. Begitu So formula dia sekali lagi saya ulang. Untuk ingat muka surat Al-Quran. Okay, setiap juzuk sebenarnya ada 20 muka surat. Bermula daripada juzuk 1 ada 21 muka surat. So setiap juzuk yang seterusnya dia start dengan nombor 2. Setiap juzuk yang seterusnya dia start dengan nombor 2. So kita punya formula kita letakkan tolak 1 kali 2 tambah 2. Tolak 1 kali 2 tambah 2. Okay. Contoh juzuk berapa lagi nak? Juzuk 15. Tolak 1 sama dengan 14. 14 kali 2 sama dengan 28. 282 tambah 2. Tambah nombor 2 kat belakang. 28 tambah lagi 2. 282. Muka surat 14. So begitulah Tolak 1 kali 2 tambah 2. Good. Okay, terima kasih. So itu formula lah. So nak ingat muka surat yang seterusnya, sebab tu saya kata kena ingat Quran. Muka surat kedua daripada juzuk 3. Kita kena tahulah. So kalau kita baca satu ayat tu, kita tahu ayat tu berada pada muka surat berapa dalam juzuk tersebut, kita boleh bagi muka surat tu. Tolak 1 kali 2, letak 2 kat belakang. Ya betul. Aslina. Terima kasih. Okay, dapat rakan-rakan? Pening juga nak ingat formula ni. Tolak 1 kali 2 tambah 2. Okay. Tolak 1 kali 2 tambah 2. Okay. Baik, tambah 2 tu bukan tambah 2 tapi tambah angka 2 di belakang. Okay. Boleh rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan? So saya fikir setakat ini dulu kita punya pertemuan. Panjang pula kita punya sesi Q&A So kita jumpa lagi malam esok. Terus belajar sehingga ke liang lahat. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Sehingga ke kita penghujung nyawa kita terus belajar. InsyaAllah Allah akan beri. Sebab ilmu ini takkan habis kita belajar. Hari ni kita belajar, esok kita belajar, ada lagi yang kita tak tahu. Okay, teruskan belajar ilmu Al-Quran ni. Apa-apa jua ilmu pun memang tidak akan habis. Walau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi. Wal aqlamu, dalam surah Luqman pun ada kan. Kalau kita celup ilmu itu ibarat kita celup pen, yang titis tu adalah ilmu yang kita ada berbanding dengan lautan yang luas. Masya-Allah. Teruskan belajar, okay? Okay, itu saja nasihat saya. Kita jumpa lagi malam esok dalam IQIM Interaktif Quran Imam Malik #sebar kebaikan pada jam 10 malam insya-Allah. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.